Dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Isu politik merupakan isu yang hangat dan sering diperkatakan. Namun, pada tahun 2020 ini berlaku satu peristiwa bersejarah buat pertama kalinya di Malaysia. Apakah peristiwa yang berlaku dan apakah punca yang menyebabkan peristiwa tersebut berlaku? Mari sama-sama kita saksikan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan rentetan menelusuri lanskap baharu siasah Malaysia. Pada awalnya, Barisan Nasional telah mentadbir negara selama 60 tahun. Namun, pada PRU ke-14 yang lalu, Pakatan Harapan telah memenangi 121 daripada 222 kerusi parlimen. Sedangkan Barisan Nasional hanya memenangi 79 kerusi. Jadi ini bermaksud berlakunya perubahan kerajaan dan corak pemerintahan kerajaan baru di bawah pimpinan Pakatan Harapan. Namun, pentadbiran di bawah Pakatan Harapan tidak berkekalan lama. Pada 24 Februari yang lalu, Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Pengerusi Bersatu. Peletakan jawatan ini bermaksud peletakan jawatan ke seluruh anggota Kabinet. Jadi sepanjang ketiadaan Perdana Menteri bagi negara Malaysia, Yang di-Pertuan Agong telah mengambil inisiatif berdasarkan kuasa budi bicara dengan menemu bual 221 ahli parlimen pada 25 dan 26 Februari yang lalu, tidak termaksud Tun Dr. Mahathir. Berdasarkan hasil temu bual tersebut dan berdasarkan kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 bagi negara Malaysia sehingga ke hari ini. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan peristiwa ini berlaku. Yang pertama, ia berlaku disebabkan oleh peletakan jawatan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir. Beliau telah meletakkan kedua-dua jawatan tersebut pada 24 Februari 2020. Peletakan jawatan beliau telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong yang melantik beliau sebagai Perdana Menteri Interim atau Perdana Menteri Sementara. Seterusnya, punca peristiwa ini adalah pemerkasaan amalan demokrasi beraja. Ia merupakan faktor lanskap yang baru. Krisis politik di Malaysia telah mendesak campur tangan pihak istana bagi meredakan keadaan. Sesetengah pihak berpendapat bahawa tindakan campur tangan ini adalah perampasan kuasa, sedangkan pandangan itu tidak relevan merujuk kuasa pihak istana yang termaktub dalam perlembagaan. Bermula dengan langkah perkenan Yang di-Pertuan Agong, YDPA melantik Perdana Menteri ke-8, amalan demokrasi beraja semakin kukuh dalam lanskap politik negara. Selaras dengan perlembagaan, YDPA boleh menggunakan budi bicara yang mutlak dalam urusan pelantikan Perdana Menteri, iaitu telah termaktub dalam Perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri dalam kalangan ahli parlimen yang baginda berpendapat mempunyai sokongan majoriti dalam Dewan Rakyat. Berikutnya, punca bagi peristiwa ini berlaku adalah kerana pengukuhan politik Melayu sebagai teras politik Malaysia. Naratif politik kerjasama PH tetapkan bahawa semua parti komponen adalah setaraf iaitu menjadikan PKR, DAP bersatu dan amanah rakan saudara serta beri fokus terhadap kepentingan bersama seperti demokrasi, keadilan dan pemerintahan baik. Namun, ia membelakangi faktor etnik, sejarah dan perkongsian kuasa antara kaum dalam amalan politik di negara serta menggugat kedudukan Tian Sri dalam perlembagaan Malaysia. Akhir sekali, punca peristiwa ini berlaku adalah kerana politik mempunyai kerjasama yang lambat. Yang pertama, perpecahan antara parti komponen bermula apabila PAS mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Tun Dr. Mahathir seandainya timbul masalah undi tidak percaya terhadap beliau dalam parlimen oleh pihak yang mendesak Perdana Menteri serah jawatan kepada Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua, peletakan jawatan mengejutkan dan kejatuhan kerajaan PH menimbulkan pelbagai sentimen dalam kalangan rakyat. Demikianlah sebentar tadi bagi apakah peristiwa yang berlaku serta punca-punca peristiwa yang berlaku. Walaupun peristiwa ini mendatangkan impak kepada negara, namun
masyarakat serta negara perlu melihat dari sudut yang lebih positif demi kebaikan negara.